Selepas itu Nabi Musa AS sangat berduka cita. Sangat berduka cita. Dia berduka cita sebab apa? Dia melihat umat dia dah menyembah benda yang lain dengan janji-janji. Allah itu telah berjanji kepada Bani Israel, kamu adalah umat yang sangat istimewa. Tetapi mengapa kamu melanggar janji? Disebabkan hanya kata-kata Samiri. Musa nak buat apa di situ? Dia marah Harun pun di situ pun Harun boleh cakap, tetapi dia pun tak boleh buat apa. Dia berduka cita. Tersangat berduka cita. Maka di situlah sebenarnya kalau kita tahu betul-betul dalam kisah-kisah dia, selepas Nabi Musa berduka cita dengan diri dia sendiri, selepas itulah Nabi Musa diwahyukan oleh Allah untuk menunaikan solat pada waktu malam. Menunaikan solat berwaktu malam. Di sinilah kita kena tahu, maka di sinilah bermulalah manusia pertama yang mula menunaikan solat fardu isyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Rabbi Rahim. Baik, hari ini kita nak bedah lagu Janji yang dinyanyikan oleh Atamik dan Takahara Suiko. Liriknya ditulis oleh Atamik dan Terry Salim. Bila kita tengok lirik yang dituliskan oleh Atamik dan Terry Salim, kita boleh faham apa yang macam mana yang kita tahu, apa yang kita pernah dengar sirah-sirah, apa yang kita pernah dengar ustaz-ustaz cerita sejak kita daripada kecil sampai sekarang. Bila kita tengok lirik ni, kita baca, imbas sekalipun kita boleh faham macam mana. Bila kita baca, kita tengok ni macam mana, kita akan tahulah macam mana kisah-kisah beliau, pengembaraan Nabi Musa AS, bertemu Fir'aun, perjalanan dia, kerohanian Nabi Khidir dan umat dia Bani Israel. Kita baca lirik ni, kita boleh tahu macam mana kedudukan kisah itu, dan kita pun boleh tahu macam mana kisah-kisah Nabi Musa AS dari masa dia kecil sampailah dia wafat. Tetapi di sini apa yang kita nak kena tahu, apa maksud di sebalik kisah itu. Sekarang ni kita cuba bedah di sebalik kisah itu. Lirik ni kita boleh tahu macam mana kita baca dan kita pernah dengar sejak kita kecil. Sekarang ni kita cuba bedah maksud di sebalik kisah itu. Sekarang kita tengok yang pertama sejak Nabi Musa kecil lagi. Okey, lepas tu kita boleh tahu macam mana kisah-kisah dia dalam pengembaraan. Sebab apa? Dalam kisah Nabi Musa AS banyak sebut dalam perjalanan dia, kerohanian dia. Tetapi dalam ayat Quran banyak kali sebut nama Nabi Musa AS. Antara dalam Quran, nama paling banyak sekali yang disebut adalah Nabi Musa AS, sebanyak 138 kali. Mengapa sampai begitu? Mesti ada keistimewaan. Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Di sini yang kita nak kena tahu, bukan sekadar kita baca, kita hanya lafaz, tapi kita tak faham. Walaupun kita tahu maksud sekalipun, kita kena tahu di sebalik huruf itu sendiri. Kita kena faham di sebalik makna itu sendiri. Di sini yang kita nak kena faham. Walaupun kita tahu apa yang kita baca, tapi adakah kita pernah berfikir? Adakah kita pernah memikirkan tentang itu? Di sini yang kita nak kena tahu. Sebagaimana yang kita tengok dalam surah Al-Ma'idah, surah 5 ayat 20 hingga 28, dia ada sebut pasal apa. Kita nak kena tahu dalam surah Al-A'raf, surah 7 ayat 103 sampai 171, ini kisah Nabi Musa. Dalam surah Toha ni memang banyak sebut kisah Nabi Musa. Surah 20 daripada ayat 9 sampailah ayat 98. Di sini memang banyak. Surah Al-Qasas surah 28, dia ada sebut daripada ayat 1 sampailah ke 47. Dalam surah Asy-Syura surah 26, daripada ayat 10 sampai
68, daripada ayat 10 sampai 68. Surah Al-Isra' pun ada sebut menceritakan tentang Nabi Musa juga. Surah 17 sampai surah yang sama, ayat 101 hingga 111. Ayat 4 hingga ayat 8 tu kehancuran Bani Israel kerana tidak mengikut ajaran kitab Taurat tu. Cari di situ. Dalam ayat 101 hingga 111 mengisahkan pengalaman Nabi Musa sebagai penipu kesusahan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling famous yang kita tahu antara surah Al-Kahfi. Surah 18 ayat 60 hingga 82. Di sini yang kita nak kena tahu pertemuan Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khidir. Di sini dia menjelaskan. Lepas tu surah 44 ayat 17 hingga 42, kisah Nabi Musa dengan Firaun, pelajaran bagi orang-orang kafir. Di sini kita nak kena tahu, walaupun kita tahu kisah-kisahnya macam mana saya sebutkan tadi dalam surah dan ayat saya bagi, bolehlah kita baca sama-sama, bolehlah kita fahami sama-sama. Di situ yang kita nak kena faham. Walaupun macam mana sekalipun, kita kena tahu kisah tentang itu, barulah kita tahu makna di sebalik kisah itu. Kalau tidak, kita hanya sekadar tahu kisah dan kisah. Kisah itu tidak ada masalah. Kisah itu pengajaran bagi orang-orang yang berfikir. Tetapi kalau kita tak faham kisah-kisah itu, maka kita sudah dikisahkan kisah itu. Kisah itu hanya mitos, tapi hendaklah kamu kena faham betul-betul. Hendaklah kamu mitoskan diri kamu. Bila kamu faham, barulah kamu akan tahu mitos tu apa benda. Bila orang tahu sebut pasal mitos, orang hanya sekadar mitos. Kisah itu mitos, tetapi hendaklah kamu telitikan kepada diri kamu. Kalau kamu duduk pada kisah, maka kamu dikisahkan. Bila tidak, kamu akan dimitoskan. Faham betul-betul ayat itu. Di sini yang kita nak kena faham. Bila kita dah tahu dengan satu kedudukan, barulah kita akan tahu macam mana yang dikisahkan. Banyak pengajaran, banyak pedoman bagi umat yang berfikir. Tidak kiralah apa pemahaman kamu sekalipun, tetapi beruntunglah mereka menggunakan akal mereka sendiri. Di sini yang kita nak kena faham. Di sinilah kita nak kena tahu pada satu kedudukan, barulah kita akan faham dengan apa yang nak disampaikan dengan kisah-kisah itu. Kisah itu pengajaran dengan pedoman untuk manusia yang berfikir. Tetapi beruntunglah mereka yang menggunakan akal mereka. Jika mereka hanya sekadar membaca, tidak menggunakan akal mereka, makalah sia-sialah mereka hidup mereka itu sendiri. Di sini yang kita nak kena faham. Barulah kita tahu dalam mana kisah Nabi Musa AS sejak daripada kecil. Macam mana kita tahu dalam kisah Nabi Musa AS daripada dia kecil, dia pada zaman itu Yahudi nak bunuh kanak-kanak kecil yang baru lahir lelaki. Macam mana kita tahu kisah-kisah itu? Sejak dilahirkan, mana yang anak lelaki yang baru lahir tetap kena bunuh. Tetapi Allah telah mewahyukan kepada ibu Nabi Musa AS untuk melarikan diri, untuk menyelamatkan Nabi Musa dan dimasukkan ke dalam bekal. Bekas itu telah dibuat oleh Masitah. Dia telah dibuatkan oleh Masitah, dekat situ dilarikan. Tetapi bila dia telah hanyut oleh air apa semua yang disaksikan oleh kakaknya Nabi Musa AS, iaitu akak dia sendiri, bila dia tengok ke mana air tu nak bawa, rupanya air mandi, tempat mandi Firaun, yang isteri Firaun yang bernama Asyah. Di situ bila Asyah itu ambil, dia berkenan. Lepas dia berkenan, dia jumpalah suami dia, Firaun tu sendiri. Jadi dia ambil anak angkat. Kerana ketika itu Firaun, isteri dia Asyah itu mandul. Bila dia telah mengambil di situ, barulah dia akan diajar, dididik apa itu semua yang macam mana kita tahu. Tetapi kita nak kena tahu, ketika itu Nabi Musa AS berusia 3 bulan. Telah dihanyutkan apa semua macam mana kita tahu. Tetapi selepas itu Nabi Musa pun telah diambil oleh Asyah dan dijaga di bawah naungan dan dijaga oleh Firaun itu sendiri. Sebelum ni kita kata Firaun itu, Firaun ini. Tetapi kita nak kena faham dan kita nak kena tahu betul-betul macam mana itu sebenarnya. Bila dia dah tahu dengan satu kedudukan, maka bermulalah di situ. Nabi Musa AS pun ketika waktu kecil, dia telah bermain-main janggut Firaun sampai Firaun itu marah. Tetapi Asyah menenangkan Firaun. Ketika itulah Asyah memberi ilham kepada suami dia Firaun supaya biarlah anak si kecil ini, iaitu Nabi Musa, memilih sama ada kurma ataupun
lilin. Ada setengah riwayat mengatakan bukan lilin, ada setengah mengatakan bara api. Tetapi ketika itu Nabi Musa nak ambil kurma, tetapi dia tergerak dan dia terpesona melihat lilin itu sendiri. Kerana apa? Dengan cahaya dia. Bila dia ambil cahaya tu, apa kita nak kena faham? Di sini kita nak kena faham betul-betul apa yang nak disampaikan, apa yang kita nak kena tahu dalam kisah itu. Bila dia dah bagi tahu dia berkenan kepada cahaya itu sendiri. Budak kecil apabila melihat cahaya cantik seperti lilin itu dengan cahaya itu, dia mesti akan terpesona. Apa kita nak kena faham? Apa yang nak di sebalik yang kita nak kena faham yang dikatakan lilin itu sendiri? Apa yang dikatakan lilin? Apa yang dikatakan cahaya? Apa yang dikatakan kurma? Cerita tu yang kita nak kena faham. Di sebalik itu, di sebalik makna itu, di sebalik huruf itu sendiri, barulah kita akan faham dengan satu kedudukan. Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Selepas itu telah diambil oleh Firaun apa semua, dengan satu kedudukan, barulah dia akan Nabi Musa telah memilih satu lilin. Maka di situlah Firaun mengilhamkan kanak-kanak ini yang diberi nama oleh Musa. Yang memberi nama Musa itu adalah Firaun itu sendiri. Kerana apa? Apa yang dikatakan Musa? Apa maksud Musa? Firaun sendiri yang memberi nama kanak-kanak itu Musa. Di sini kita nak kena tahu, Firaun beri nama Musa. Apa maksud Musa? Musa ni apa? Yang kita nak kena tahu. Mu ni apa? Se ni apa? Ni sini. Di sini yang kita nak kena faham. Mu ni apa? Se ni apa? Kalau kita tahu betul-betul, mu ni adalah air. Se ni adalah pohon. Bila digabungkan dia jadi air pohon. Apa yang dikatakan air pohon? Dari segi yang kita nak kena faham, apa yang dikatakan air pohon? Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Apa yang dikatakan maksud air pohon? Air ni apa, pohon ni apa? Macam ni ke yang kita katakan Firaun ni tak tahu apa-apa? Di sini ke yang kita katakan Firaun ini sebenarnya zalim apa semua? Dari segi perwatakan tu, kita ni kalah dengan af'al, perbuatan. Tetapi ilmu tu yang kita nak kena faham. Firaun tu dia memahami benda ni, sebab tu dia memberi nama Nabi Musa tu air pohon. Maksudnya Musa tu sendiri. Sedangkan Musa tu telah memilih itu lilin tu sendiri. Sebab itulah terilhamnya Firaun itu memberikan nama Musa. Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Ketika itu Nabi Musa AS duduk dengan Firaun berapa lama? Sampailah dia besar. Dia duduk dekat situ selama 18 tahun. 18 tahun Nabi Musa duduk dengan Firaun. Dalam masa 18 tahun ni, apa yang Nabi Musa dapat belajar? Kita kalau duduk dengan seseorang ke, satu keluarga ke, duduk mak angkat ke, kalau kita belajar apa-apa pun daripada kita sekolah, daripada kita sekolah rendah sampai sekolah menengah, kita belajar daripada umur 6 tahun, 7 tahun sampailah umur 17 tahun, apa kita dapat belajar? Sedangkan Firaun ni mengajar Musa selama 18 tahun. Nabi Musa duduk dengan Firaun daripada 3 bulan sampai 18 tahun. Apa yang Nabi Musa AS dapat belajar? Di sini kita nak kena tahu betul-betul. Ini yang kita nak kena faham. Ini yang kita nak kena selidik. Ini yang kita nak kena kaji dalam kisah Nabi Musa AS. Dengan satu kedudukan, barulah kita tahu sebenarnya macam mana ceritanya, apa yang nak disampaikan. Kita tahu kisah tak ada masalah, tetapi di sebalik kisah itu yang kita nak, di sebalik pena itu, di sebalik titik itu yang kita nak, dari permulaan sampailah titik penamat, barulah kita tahu benda ini macam mana yang diceritakan. Baca memang sedap, tapi adakah kita faham dengan sedap? Di sini yang kita nak kena tahu. Dia belajar selama 18 tahun. Apa yang Firaun didik Musa? Kalau ikutkan cerita ni, kalau yang tak memahami, orang akan kata macam-macam lah. Sedangkan Firaun tu sendiri, macam mana kita nak kena tahu? Sedangkan Nabi Musa AS tinggal bersama-sama dengan Firaun selama 18 tahun. Di situlah Nabi Musa dapat banyak ilmu. Banyak ilmu-ilmu yang diajar oleh Firaun. Persoalannya sekarang, apa yang diajar oleh Firaun? Apa yang diajarkan oleh Firaun kepada Nabi Musa? Firaun juga berpegang kepada ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni,
ilmu tauhid. Firaun pun ada pegang tauhid. Tauhid ni apa? Kita nak kena tahu, kita nak kena faham. Nabi Musa pun ada pegang tauhid. Siapa yang ajar? Sedangkan waktu ini Nabi Musa belum dilantik menjadi Rasul lagi. Sedangkan Firaun telah ajar Musa tauhid. Tauhid apa tu? Sebut tauhid apa dia? Kita kalau sebut tauhid, apa yang kita faham? Dah bila dah bertauhid ni, secara automatik lah ada makrifah. Secara automatik. Ada orang tak belajar tauhid ni, tak ada makrifah. Ada orang belajar tauhid, tak ada makrifah. Bukan dia tak belajar tauhid tak ada makrifah. Dia hanya tahu makrifah mengenal, tetapi isi makrifah tu dia tak ada. Sekarang ni Musa diajar oleh Firaun iaitu tauhid, tetapi isi makrifah tu dia ada sekali. Tetapi pemahaman tu macam mana? Ini yang kita nak kena faham. Firaun pun ada belajar makrifah, sedangkan Firaun ni dia punya pemahaman makrifah itu lebih tinggi, sedangkan Firaun ini lebih arif tentang makrifah itu sendiri. Di sini yang kita nak kena faham. Sebab apa? Ada satu kitab lama, kalau orang panggil kitab kuno. Dalam kitab kuno ni dia ada cerita bla 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 bla. Dia ada cerita kisah semua. Di sini kita nak tahu dalam kisah tu dan kitab lama itu ada satu nama. Dalam satu nama itu adalah nama yang sangat tersembunyi. Dalam nama yang tersembunyi ni sebenarnya ada nama siapa? Di sini yang kita nak perlu tahu. Di sini yang kita nak perlu cari apa yang ada di dalam kitab itu. Nama siapa yang berada di situ? Nama siapa sebenarnya? Di sini kita nak kena faham. Kalau tak memang susah, memang sukar. Kalau saya sebut agak macam mana. Tetapi saya cuma nak cakap dalam nama ni, dalam kitab ni ada hanya satu nama aja. Dia zaman Firaun ni dia tak ada berapa jauh, tak ada berapa dekat dengan para anbiya sebelum Nabi Musa. Memang dekat. Sedangkan macam mana kita tahu sekarang, zaman-zaman itu sebelum Masihi, banyak-banyak dia punya pengembaraan dia, berapa keturunan di situ. Firaun ni keturunan yang mana daripada utara ke selatan. Di sini kita nak kena tahu. Tapi nama siapa di dalam ni? Saya hanya boleh sebutkan nama anbiya itu daripada suhuf. Nabi apa yang menerima suhuf? Nabi apa yang terima suhuf ni? Kalau kita tengok, kalau kita belajar bab ni, asas tu kita boleh tahu Nabi apa yang terima suhuf ni. Di dalam inilah ada tertera nama Nabi itu dalam kitab tu. Kitab ini telah diberikan oleh sekian dan dipegang oleh Firaun. Di sini kita nak kena tahu. Di sini kita nak kena faham suhuf tu sebenarnya macam mana. Di sini kita nak kena tahu siapa yang berada dalam nama kitab tu. Dalam suhuf tu ada. Tapi kita kena tahu zaman Firaun ni tak berapa jauh dengan para anbiya-anbiya yang menerima suhuf ni. Nabi mana yang menerima suhuf? Sedangkan kita pun tahu kitab lama pun ada sebut yang tersembunyi itu. Di sebalik nama itulah ada nama Nabi yang menerima suhuf tersebut. Di sini kita nak kena faham. Di sini yang kita nak kena tahu. Bila kita faham betul-betul, di sini bermulanya pegangan dia itu sendiri. Tetapi kefahaman itu. Selepas itu Nabi Musa pun dia telah mengembara. Dia keluar daripada di situ, kawasan itu. Dia pergi ke negeri Nabi Syuaib alaihissalam. Di sinilah bermulanya Nabi Musa AS. Dia dalam berasa tidak tenang, dia rasa gelisah dalam diri dia. Selepas dia jumpa Nabi Allah Syuaib ni, Nabi Allah Syuaib ni memberi nasihat kepada Nabi Musa AS. Memberi nasihat. Setelah dia beri nasihat itu, bermulalah dengan kata-kata hikmah seperti bintang yang bersinar-sinar di atas langit. Yang berdakapan, yang di atas langit itu, di situ yang kita nak kena tahu. Bila Nabi Musa dah tenang, maka selepas itu Nabi Musa dikawinkan. Musa dengan anaknya sendiri, iaitu Sapura. Nabi Syuaib kawinkan anak dia Sapura dengan Nabi Musa. Mas kahwin dia selama berapa?
Jaga kambing dia selama 8 tahun, tetapi lagi baik 10 tahun. Itu sudah cukup. Lagi baik. Mula syarat dia 8 tahun, tapi nak lagi baik 10 tahun. Jadi Musa pun terima. Maka di situlah, selepas itu bermulalah pengembaraan. Allah mewahyukan kepada Musa bertemu Fir'aun balik. Di sinilah bermulanya perjalanan yang sangat besar kepada Nabi Allah Musa AS. Perjalanan Nabi Musa AS tu bermulalah di situ. Selepas tu Nabi Musa bertemu Fir'aun, bermulalah berdebat tentang Tuhan. Di situlah bermulanya. Ada surah-surah tu saya dah ada sebutkan tadi. Di situ dalam surah Toha ada, carilah di situ ada, dia menceritakan. Dalam surah Toha ayat 24 sampai 36. Perintah Allah kepada Nabi Musa dan permohonan Nabi Musa tu Allah terima. Sebab apa? Nabi Musa ketika itu tidak boleh berbicara. Bukan tak boleh berbicara, tak boleh cakap. Orang kata lidah dia tu kaku. Tetapi digantikan oleh saudara dia, abang dia Harun, Nabi Harun AS. Sebenarnya Musa ni, dari segi ayat Quran kita tahu kaku, tak boleh cakap. Tapi sebenarnya maksud dia di situ, di sebalik ayat itu, Musa ini bukan tak boleh cakap, bukan dia kaku. Sebenarnya Musa ni, dia tak kerti nak sampaikan. Dia tahu tu dia tak kerti. Macam mana aku nak cakap? Macam mana aku nak cakap? Aku tak kerti. Maksudnya dia tak kerti. Tetapi Allah menyuruh Harun cakap. Harun ni dia lembut. Bukan lembutnya, dia lembut. Cara dia lemah lembut tu dia boleh menyampaikan kepada umatnya, iaitu Bani Israel. Di sini yang bila dia bercakap tu dengan cara lembut. Sekarang apa debat di antara Musa dengan Fir'aun? Macam mana kita tahu dalam ayat Quran pun dah ada sebut. Dia dah memberitahu di situ, dia telah menceritakan di situ, telah menjelaskan di situ apa yang kita nak kena faham. Berdebat di antara Tuhan, sedangkan Fir'aun pun mengatakan diri dia tu Allah. Macam mana kita nak kena faham? Sedangkan Fir'aun pun dah berkata kepada Musa, aku telah menjaga engkau daripada kecil, kenapa engkau ni balik? Semua dia menceritakan di situ. Dalam ayat Quran tu ada, baca. Tetapi di sini yang kita nak kena tahu, mengapa Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun mendebatkan pasal Tuhan, sedangkan Nabi Allah Musa AS pun tahu apa maksud Fir'aun tu sendiri. Tetapi yang pemahaman tu yang kita nak. Debat, semua orang boleh debat. Ada orang kata berdebat tentang Allah macam ini, Allah macam itu, Allah macam ini, Allah macam itu. Allah itu memiliki tangan, Allah itu tidak memiliki tangan, Allah itu duduk di atas arasy, Allah itu tidak duduk di atas arasy. Macam mana kita nak faham? Kalau kita kata Allah itu memiliki tangan, maka dia masih lagi bersifat makhluk. Sedangkan makhluk itu sifat baharu. Bagaimana yang kamu faham? Wajib atau mustahil? Mustahil ni macam mana? Harus bagi Allah macam mana? Apatah lagi wajib. Ada yang kata pula Allah itu duduk di atas arasy. Bila Allah duduk di atas arasy, maka Allah itu bertempat, sedangkan Allah itu tidak bertempat. Macam-macam. Di sinilah berdebatnya di situ. Begitulah manusia sekarang, yang sekarang pada zaman ni, generasi sekarang ini berdebat pasal Tuhan tak habis-habis. Ada kata Tuhan itu macam itu, ada kata Tuhan sini, ada kata Allah itu macam itu, ada kata Allah. Tak habis-habis, sampai bila-bila tak akan habis. Masing-masing hendak menunjukkan itu pandai, ini pandai. Bila tak dapat jawab, oh ini lemah, ini tak tinggi, itu tak ni. Ilmu tinggi nak pergi mana? Kamu ilmu tinggi, kamu nak pergi mana? Setinggi mana pun ilmu kamu pun, ilmu kamu ni tak dapat nak tolong kamu. Masuk kubur kat ilmu tu tak boleh nak tolong kamu. Ilmu kamu tinggi mana sekalipun, kamu tu tak boleh nak buat apa. Kalau ilmu kamu tinggi sampai cecak langit sekalipun, boleh tegakkan, boleh ambil tongkat sekalipun, boleh menegakkan awan balik yang dah di hujan tapi boleh tumbuhkan balik awan tu, tetapi di dalam kubur, dalam tanah pun, bila kamu dah tak ada dah tak boleh buat apa. Sebab apa? Adakah kamu faham maksud ilmu itu sendiri? Apa maksud ilmu tu? Memanglah maksud ilmu tu tahu, tapi adakah kamu faham apa yang dia katakan tahu, apa yang dia katakan? Bermulalah di situ. Apa yang kita nak kena faham? Mulanya apa? Tahu tu semua orang tahu. Semua orang tahu. Tapi apa yang kamu tahu? Kita tak nak cerita ilmu alimun konuh aliman, itu masih lagi dalam pelajaran. Tetapi dalam pelajaran tu apa yang kamu faham? Apa yang kamu tahu?
mengetahui. Apa yang kamu tahu? Oh, tahu macam tu. Itu maksudnya kedudukan. Masih lagi kita duduk pemahaman macam mana Firaun. Di sini yang Musa nak memperbetulkan. Bila Musa dah memperbetulkan, tetapi dia tidak dapat untuk memperbetulkan, itulah datangnya Nabi akhir zaman, iaitu Muhammad Rasulullah SAW. Di sini yang dia memperbetulkan. Di sini yang dia nak adilkan, menegakkan hak. Adakah kita faham maksud ilmu tu? Janganlah kita mendebatkan yang nak kata orang ni pandai, ni tak pandai, itu tinggi, ini tak tinggi. Tak ada apa. Tinggi mana pun nak pergi mana, rendah mana pun nak pergi mana. Tetapi apa manfaat pada kamu? Apa yang faham untuk kamu? Di sini yang kita nak kena tahu betul-betul. Adakah kita memahami ilmu itu sendiri? Ilmu itu apa sebenarnya? Bagaimana guna ilmu tu? Orang kita ni, orang Melayu kita ni biasanya memang bersifat baik, bersifat murah. Tetapi apa kelemahan dia? Ini tak tinggi, ini meniaga rendah, tak boleh lebih. Itulah sifatnya. Orang niaga tinggi, orang ni lebih je, ilmu tinggi je, dah kata ini tak tinggi, ini tak sampai ni. Tak boleh cakap macam tu. Mungkin ada benda dia tak cakapkan. Takkan semua nak londeh. Orang yang bijak aja dia takkan kata. Orang kalau betul dia beradab, dia menghormati apa orang itu pemahaman. Jangan bangkang, kita hormat. Apa dia? Sampai satu masa duduk satu meja, bertemu lutut, sembang. Kalau betul kamu itu mempunyai orang yang beradab, di situlah nak tengok kamu faham sampai ke mana. Tidak ada apa sekali pun macam orang meniaga. Orang kita ni baik tentang meniaga, baik apa semua. Tetapi kalau orang ni meniaga untung, mula itulah sikap kita. Tak berubah-ubah. Macam tu kat benda nak tunjuk menang, tak habis-habis. Macam kata bak tajali. Ramai orang boleh sebut bak tajali. Tajali ni semua orang boleh sebut bak tajali. Tetapi apa yang kamu faham bak tajali ni? Bila kamu mengatakan tajali Allah itu apa? Dia telah menzahirkan. Memang betul Allah menzahirkan tentang tajali itu, dia menzahirkan. Tetapi pemahaman awak tu macam mana? Kalaulah kamu kata telah menzahirkannya sekarang ini, maka pemahaman kamu samalah seperti orang Firaun. Sebab apa? Di sini nak kena faham. Allah itu telah zahir sebelumnya ada jasad ini. Apa yang kamu faham? Memanglah tajalinya Allah ini menzahirkan diri dia sekarang ini, yang nyata ini, yang bersifat bertubuh ini. Dia telah menzahirkan, dia telah mentajalikan apabila nyatanya ini. Tetapi Allah itu telah zahir sebelumnya ada jasad ini. Mana yang dia katakan zahir itu? Di sini kita nak kena faham. Di sini yang kita nak memperbetulkan. Kena ada usul, barulah kita boleh faham. Kalau tidak, susah. Memang sukar. Di sinilah antara berdebat antara Musa dengan Firaun. Lepas tu barulah kita faham macam mana dengan satu kedudukan. Macam mana yang dikatakan kisah Nabi Musa AS berdebat dan berlawan dengan sihir, tukang sihir Firaun tu sendiri. Tukang sihir Firaun ni macam mana? Tukang sihir dia tu, tukang sihir mesti hebat, mesti ada ilmu yang tinggi, mesti ada pengetahuan yang cukup. Baru kamu boleh jadi. Macam kita kerja, ilmu kita kalau cukup dengan pengetahuan kita kerja, mesti naik pangkat. Kalau tak naik pangkat, maksud pengetahuan tu tak cukup, tak sebagus mana, tak boleh pergi mana. Di sini kita nak kena tahu sihir tu apa, ahli sihir tu apa. Ada yang kata ahli sihir ni menipu lah, ahli sihir ni ahli pemikir lah. Masing-masing punya kefahaman. Di sini kita nak kena tahu kenapa Musa lawan dengan ahli sihir dia Firaun ni. Kenapa Musa boleh menang dengan hanya sekadar tongkat yang boleh berubah menjadi ular. Di sini kita nak kena faham apa yang dikatakan tongkat yang boleh menjadi ular. Apa itu tongkat? Tongkat itu apa sebenarnya yang kita nak kena faham? Tongkat ni sebenarnya macam mana? Yang dikatakan tongkat itu apa? Tongkat yang Musa selalu pegang tu apa? Tongkat. Sedangkan dia tak sakit, tak tua, tapi dia bawa tongkat. Tongkat itu maksudnya petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk tu nak tunjuk apa? Macam kita baca bila kita sembahyang, kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tunjuk apa? Nak tunjuk apa? Mana? Nak tunjuk? Tunjuk. Mana? Tunjuk. Nak tunjuk apa? Kita nak kena tahu apa yang dia nak tunjuk. Selalu kita sembahyang, tak kira sembahyang fardu ke, sembahyang sunat ke, tunjuk ni tunjuk apa? Tunjuk apa yang kita nak tunjuk? Tunjuk apa?
tunjuk apa tu? Apa yang dia nak tunjuk? Maksudnya petunjuk tu, tongkat tu ilmu. Sedangkan Nabi Musa AS, bila dia memberi fahamkan kepada ahli sihir Fir'aun tu sendiri, sampailah ahli sihir Fir'aun ni tergugat, rasa macam terpegun, terpesona melihat pemahaman tu sebab dia diberi faham. Oh, macam ini rupanya. Yang dia katakan ular tu apa pula? Ular tu apa? Apa yang dia katakan ular? Ular ni apa? Yang kita nak kena tahu, yang kita nak kena faham apa yang dia katakan ular. Orang kalau betul belajar hakikat makrifah mesti faham apa yang dia katakan ular. Di sebalik ular itu kena tahu. Okey, yang dikatakan tongkat ini apa? Yang dikatakan tongkat ini ada petunjuk, iaitu ilmu. Sedangkan sampai ahli sihir Fir'aun yang hebat pun tergugat, terpesona. Sampailah mereka itu pun beriman. Sampai dia beriman dalam surah Toha ayat 57. Dia dah ada bagi tahu. Ayat 57 sampai 69 dia dah bagi tahu. Lepas tu ayat 70 sampai 76 tukang sihir Fir'aun tu menjadi orang-orang beriman. Sebab apa? Dia dah faham. Sebab apa? Dia dah faham dah di situ. Sampai dia tergugat, sampai dia tak tahu nak cakap mana. Rupanya ada yang orang kata tinggi lagi. Sampai terus mereka beriman kepada apa yang Musa nak sampaikan. Apa yang Musa sampaikan tu, maka dia terima. Di sini kita nak kena faham. Maksudnya ilmu tu, cerita ni yang kita nak kena faham. Kalau orang tak faham, dia bangkang macam mana Fir'aun ni. Kalau orang tu faham, macam mana tukang ahli sihir ni, tukang pemikir, tukang yang mengkaji ni, tukang yang berpengetahuan ni, itulah ahli sihir. Yang tak tahu tu suka menipu orang. Berfikir nak buatkan dia gagah, dia kuat. Rupanya ada lagi kuat. Ini yang kita nak kena faham. Di sini yang kita nak kena tahu. Bukannya apa benda macam tu di sini. Bila dah diberi faham, macam ini rupanya ilmu tauhid, macam ini rupanya ilmu hakikat, macam ni ilmu fiqh, macam ini ilmu syariat, macam ini ilmu tarikat, macam ini ilmu makrifah. Kita tak tahu, kita hukum. Di sini yang kita nak tahu, di sini kita nak kena faham apa yang diberikan. Tak tahu, tanya. Tapi sebelum tanya, dia akan berdebat. Masing-masing nak tunjuk hebat. Tapi bila dah tahu pemahaman, maka sehebat-hebat ahli sihir Fir'aun ini telah beriman apa yang Musa sampaikan. Selepas itu Nabi Musa pun memberitahu kepada umat dia Bani Israil lari. Mereka larilah ke tepi laut. Di situlah bermulanya yang dikatakan kisah di antara belah laut. Di sini yang kita nak kena faham apa yang dikatakan belah laut. Belah laut tu apa sebenarnya? Yang kita nak kena tahu apa yang dikatakan belah laut. Sedangkan yang kita tahu belah laut ni macam mana kisah Nabi Musa belah laut. Fir'aun ini tak puas hati belah laut yang kita tengok macam mana-mana kisah tu. Kalaulah kita tahu kisah-kisah itu, tak jadi masalah. Kita pun nak tengok kat depan mata macam mana suasana tu. Kalaulah kita faham benda betul, macam mana yang dikatakan kisah itu, rupanya yang dikatakan belah laut tu apa? Apa yang dikatakan dekat sini, yang dikatakan laut. Belah laut ni. Belah laut ni apa? Ni, belah laut ni. Kita nak kena faham apa yang dikatakan belah laut. Macam mana Musa ni belah laut ni dengan tongkat dia. Sedangkan kita dah tahu ni, tongkat tu maksudnya petunjuk. Dia tunjuk apa? Maksud ilmu tu sendiri. Maksudnya dia dapat bagi orang faham di situ. Di sini yang kita nak kena faham. Di sini kita nak kena tahu laut ni apa maksud dia. Laut ni, kalau kita tahu dengan satu kedudukan, kalau kita tahu macam mana kisah-kisah dia, Musa pembelah laut yang dilari oleh masa tu Fir'aun kejar macam mana. Fir'aun pun tahu apa maksud Musa tu, tetapi dia nak bukti yang macam mana yang dia katakan tu. Di sini yang kita nak kena faham. Di sini yang kita nak kena tahu apa yang dikatakan laut. Kalau kita tahu maksud laut tu di sini, maksud laut tu sebenarnya keesaan. Keesaan. Laut tu keesaan. Kalau ada sebut keesaan tunggal tu macam mana?
Bila dia terbelah laut tu sendiri, Musa dengan petunjuk dia tu, dia belah laut tu sendiri, dia belah. Maka apa yang ada di sini? Keesaan tu. Maka di situlah Firaun terpesona. Dia duduk di situ di tengah laut itu sampai dia karam, fana sefanak-fanaknya. Di sini yang kita nak kena tahu. Inilah maksud dia sebenarnya, yang kita nak kena faham, yang kita nak kena tahu. Barulah sebenarnya Firaun tu akui, dia tersangat akui apa yang Musa sampaikan. Kita nak kena faham, kita nak kena tahu. Dia akui benda tu. Sebenarnya bab keesaan tu, dia dah tahu macam mana tiada menyatukan di situ. Dia dah tahu tiada merasakan. Bila dah tahu tiada menyatukan, bila dah tiada merasakan, tidak ada berserta, dah tidak berdua di situ. Kalau masih lagi mengatakan masih lagi berserta, masih lagi menyatukan, masih lagi rasa, itulah masih lagi dua. Walaupun kata leburkan, nak lebur macam mana? Yang masih lagi lebur-leburkan, masih lagi bersangka-sangka, masih lagi syok sendiri. Faham betul bab ni. Dia tidak ada lagi nak kata di situ wahwa ma'akum ke. Dah tak ada wafi amsikum. Apa yang kamu nak kena faham di sini? Di sinilah dia katakan Musa belah laut tu sendiri. Laut tu kita dah tahu apa maksud dia belah tu macam mana. Firaun tu akui, dia tahu benda tu, tapi dia nak pemahaman tu. Itu yang macam kita kalau menyembang orang bermuzakarah, mesti ada berhujah. Jadi mantap, baru kamu jadi jantan. Kena berani. Di sini kamu nak kena faham kisah ni Musa ni. Kisah ni dia dah bagi habis. Sedangkan dalam Al-Quran pun dah bagi tahu. Dia sebut nama Musa itu sebanyak berapa? 138. Kenapa? Apa istimewa dia? Kaji bab ni, faham betul-betul. Di sebalik penulisan itu, di sebalik ayat itu, barulah kita tahu. Kalau tak sekadar kita baca, barulah kita tahu apa yang dikatakan laut-lautan tu terbelah laut tu macam mana. Di sini kita nak kena faham. Selepas itu barulah kita tahu macam mana Nabi Musa dia meninggalkan umat dia tempat selamat dan dijaga oleh saudaranya, abang dia sendiri iaitu Harun, Nabi Harun AS. Kerana apa? Nabi Musa dia bermunajat kepada Allah selama 40 malam. Dia bermunajat selama 40 malam. Di situlah apabila dia telah menerima kitab, iaitu kitab Taurat. Apa yang dimaksudkan Taurat? Yang macam mana kita tahu kan dalam maksudnya Taurat ni? Taurat ni apa? Ni sih kita nak kena faham. Kalau dari segi ni kita tahu rok ta, rok waw, rok ro, alif ta ni. Ta, waw, alif, ro ni apa? Taurat ni apa? Kalau orang mengaji usul, orang faham lah apa maksud Taurat ni. Kalau kita sedar betul dari Al-Quran tu banyak sebut Taurat dan Injil. Taurat dan Injil. Dia tak terpisah. Taurat dan Injil. Apa? Macam kita tahu solat dah kamu, berzakat lah tu. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat. Macam tu kat benda ni. Taurat Injil. Kenapa? Mesti ada sebab. Di situ kamu perlu kaji, bersitulah kamu kena faham. Di situlah sebenarnya kita kena perlukan ada guru. Jangan berguru pada guru. Tak ada masalah nak baca buku, tapi hendaklah kamu faham macam mana berguru. Bila kamu berguru, pasti kamu dapat jawapan. Carilah guru yang betul, jangan yang menyesatkan. Bila guru kamu tu yang betul, adakah sesat? Di sini yang nak kena faham. Di sini nak kena tahu macam mana yang dimaksudkan petunjuk, macam mana yang dimaksudkan sesat. Di sini kita nak kena faham betul-betul. Bila kita tahu dah Musa ni dah menerima kitab Taurat, Musa pun minta satu permintaan lagi. Ya Tuhanku, aku rindu kepada kau. Bolehkah aku melihat wajah kau? Di situlah mula macam mana kita tahu kisah-kisah dalam ayat Quran. Dah kita tahu dalam surah 42 ayat 53, surah Al-A'raf surah 7 ayat 143 pun dah ada sebut. Di situ macam mana Musa pun dah bagi tahu, telah dirakamkan oleh ayat Quran, Musa ingin melihat Tuhan. Allah pun kata, kalau kamu ingin melihat Tuhan, melihat aku, tengoklah di situ.
bukit itu, gunung itu. Maka bila Musa tengok tu, maka berkecailah gunung itu, bukit itu sendiri. Berkecai macam mana lebur tu? Hancur habis. Tapi sampai sekarang kita tengok elok je. Kenapa yang dia katakan hancur? Hancur apa tu? Man arafa nafsahu faka arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu fasada jasad. Jasad tu nak kena, sebab dia telah binasa. Barang siapa kenal dirinya, maka kenalkan Tuhannya. Tak kala ia mengenal diri, maka binasalah dirinya. Maka bila telah binasa, apa yang binasa di situ? Di situlah sebenarnya macam mana Firaun binasakan diri dia, telah dibelah laut tu. Di sini nak kena faham. Maka Musa melihat wajah Allah itu, maka dia telah binasa. Maka dia telah binasa di situ, binasa. Bila dia telah memahami dia sedar itu, dia telah fana di situ, barulah dia tahu sebenarnya macam mana. Di sini yang kita nak kena faham. Di sinilah kita nak kena tahu yang betul-betul. Barulah kita memahami apa isi cerita itu sendiri dengan satu kedudukan. Barulah kita tahu sebenarnya macam mana. Selepas itu Allah pun bertanya kepada Musa, apabila aku telah melihatkan wajahku kepadamu, maka hendaklah kamu merasakan. Al-insan sir wa ana sirihu. Insan itu rahsia aku, akulah rahsianya. Hendaklah kamu menyimpan rahsia aku itu. Selepas itu Musa ingin melihat, ingin tahu lagi yang dikatakan zat Allah itu sendiri. Zat. Apa yang dikatakan zat? Sebelum ni kita tahu zat tu, zat ni, zat ni, zat tu, macam-macam zat. Zat tu solar, zat tu, zat ni, zat tu hak, macam-macam. Tapi ada satu zat lagi yang sebenarnya yang tak perlu disebut. Bila kamu berguru, kamu tahu benda tu macam mana. Tetapi yang nak ceritakan zat ni, dalam kisah ni, apabila Allah Ta'ala berfirmankan kepada Musa pasal zat, Musa pun ingin tahu zat itu sendiri. Musa ingin tahu, aku ingin tahu pasal zat. Sedangkan Tuhan itu berkata, Musa, jika aku memberitahu kamu tentang zatku, adakah kamu sanggup? Kamu sanggup mengambil risiko? Kerana zat aku itu terlalu berat. Menyebutnya memudah memahami untuk faham, tapi kamu tak mampu nak mengangkat zatku itu sendiri. Sekarang kita, adakah kita faham? Kita tahu tentang zat, tapi adakah kita sanggup mengambil risiko bila dibongkarkan sebenar zat itu apa? Di sini kita nak kena faham betul-betul dengan satu kedudukan. Barulah kita tahu sebenarnya macam mana apa yang diceritakan. Adakah kamu sanggup mengambil risiko apabila kamu tahu tentang zat itu sendiri? Sedangkan bab af'al pun dah terkencing, bab af'al pun dah terpelanting. Macam mana nak tahu bab zat ni? Dah rasa kena af'al ni dah cukup tinggi, rupanya belum lagi. Bukan tinggi apa, pemahaman tu sebenarnya dia berlayer-layer. Walaupun kita kata kenal diri ni apa semua, yang nyata itu Allah. Sedangkan bab tajali pun kita kata zahir ini pun sama macam itu. Sedangkan samalah pemahaman kita macam Firaun. Sedangkan zahir Allah itu, tajali Allah itu sebelumnya ada jasad ini. Macam mana bab yang kata bab zat ni yang kamu nak berlayer, macam mana kamu nak faham? Tak dicapai akal. Hanya yang mereka yang terpilih dengan tangan-tanganku, Tuhan kata, maka dia akan faham dengan rahmatku, kasih sayangku itu sendiri. Barulah kamu faham apa yang dia katakan zat itu sendiri. Selepas itu, bila Musa dah tahu macam mana kedudukan ini, maka Musa baliklah kepada umat dia. Dia terkejut apabila melihat umatnya Bani Israel telah menyembah. Macam mana tahu kisah itu? Menyembah anak sapi yang diperintahkan, yang telah diberitahu oleh Samiri. Samiri ni siapa pula? Dalam surah ayat Quran pun dah ada sebut macam mana cerita dia, macam mana dia kisahkan Samiri ni. Dia dah bagi tahu sampai Musa pun tanya kepada Harun, kenapa kamu tak membangkang, sedangkan nak buat macam mana. Sedangkan Nabi Musa sendiri pun bertemu dengan Samiri itu sendiri. Dalam surah Toha ayat 85 sampai 91 dia dah ada sebut. Lepas itulah Nabi Musa AS tersangat berduka cita. Dia tersangat berduka cita selama 40 malam tu dia beribadat untuk Allah, untuk umat dia, nak memberi kitab, sampai terjatuhlah kitab Taurat dia tu sendiri. Tetapi di situlah sebenarnya kita nak kena faham yang macam mana kisah-kisah dia, macam mana yang kita nak kena tahu dengan satu kedudukan. Tetapi apa yang kita faham di sini, apa yang dikatakan dengan satu kedudukan,
Samiri ni yang buat apa, macam mana kita tahu kisah itu. Selepas itu Nabi Musa AS tersangat berduka cita. Dia berduka cita sebab apa? Dia melihat umat dia dah menyembah benda yang lain dengan janji-janji. Allah itu telah berjanji kepada Bani Israel, kamu adalah umat yang tersangat istimewa, tetapi mengapa kamu melanggar janji disebabkan hanya kata-kata Samiri? Musa nak buat apa di situ? Dia marah Harun pun di situ pun Harun boleh cakap, tetapi dia pun tak boleh buat apa. Dia berduka cita, tersangat berduka cita. Maka di situlah sebenarnya kalau kita tahu betul-betul dalam kisah-kisah dia, selepas Nabi Musa berduka cita dengan diri dia sendiri, selepas itulah Nabi Musa diwahyukan oleh Allah untuk menunaikan solat pada waktu malam. Menunaikan solat berwaktu malam. Di sinilah kita kena tahu, maka di sinilah bermulalah manusia pertama yang mula menunaikan solat fardu isyak. Di sinilah Nabi Musa bermula solat fardu isyak. Manusia pertama solat fardu isyak adalah Nabi Musa. Apa yang dimaksudkan isyak? Macam kita tahu isyak ni macam mana? Yang kita tahu waktu malam ni kan. Tapi adakah itu yang kita mahu? Adakah itu yang kita nak? Solat isyak ada berapa rakaat? Kita tahu ada 4. Rakaat pertama ni apa? Rakaat kedua ni apa? Rakaat tiga ni apa? Rakaat keempat ini apa? Apa kisah dia? Apa kisah dia setiap rakaat ni? Dan apa usul dia? Setiap ni kita nak kena tahu. Macam tu gak kita nak tahu satu ilmu tu, apa kisah dia, apa tujuan dia, apa usul dia. Ni kita nak kena faham. Nabi Musa solat fardu isyak ni 4 rakaat. Dia yang mula-mula menunaikan solat itu sendiri. Dia menunaikan solat fardu isyak ni. Rakaat pertama sebenarnya apa? Dia berduka cita terhadap umat dia. Rakaat kedua ni dia berduka apa pula? Dia berduka terhadap saudara dia Harun. Rakaat tiga ni dia berduka cita terhadap isteri dia Sapura. Rakaat keempat ni dia berduka cita terhadap diri dia sendiri. Inilah yang dia katakan sejarah dan maksud di sebalik setiap rakaat fardu isyak. Tetapi apa maksud usul itu pula? Ni kita nak kena faham. Ini yang kita nak kena tahu. Itu kamu perlu berguru. Maka guru akan bongkar pada kamu. Di sini yang kita nak kena faham. Di sini yang kita hendak kena tahu dengan satu kedudukan. Barulah kita tahu apa yang dia katakan isyak. Mengapa 4 rakaat? Apa sejarah dia kita dah tahu. Apa yang dia katakan usul. Di sini yang kita nak kena faham. Di sini yang kita nak kena tahu. Barulah kita tahu macam mana. Barulah kita faham dengan satu kedudukan. Kalau tidak, kita hanya sekadar buat solat-solat. Tak salah, tetapi kita kena tahu usul. Sekarang ini, adakah kita sudah solat isyak? Isyak mana tu sebenarnya? Isyak mana ni? Isyak mana? Isyak daripada apa? Kalbu ke, kalbi ke, fi'li? Ataupun sejarah semata-mata, atau usul semata-mata? Mana kamu nak duduk? Mana kamu nak pegang? Di sini yang kita nak kena tahu. Di sini yang kita nak kena faham dengan satu kedudukan. Apa yang nak disampaikan, apa yang nak diberitahu. Di sini yang kita nak kena tahu. Yang dia katakan solat fardu isyak tu sendiri. Selepas itu pula, apa kisah dia? Nabi Musa AS mula mengembara. Dia mengembara ke mana? Allah telah mewahyukan kepada dia, ada seorang hamba-Ku yang lebih ilmunya lagi tinggi daripada kamu. Maka Musa pun nak belajar. Siapa lagi? Cerita famous ni, tak lain tak bukan Nabi Allah Khidir AS. Dalam surah Al-Kahfi dia ada sebut, dalam kisah-kisah dia, daripada ayat 60, dia ada cerita pasal benda tu. Daripada ayat 60 sampailah ayat 82. Di situlah kita tahu kisah-kisah dia daripada ayat 60 sampai 82. Menceritakan, kalau kita baca kisah tu, macam mana kita pernah dengar kisah dia, Nabi Musa dengan Khidir ni macam mana dia jumpa budak naik perahu, bunuh budak, merobohkan yang ada rumah tu runtuh, dia tolong. Apa kita nak kena faham? Di sini kita nak kena tahu. Semasa Nabi Musa AS yang kita tahu dia pergi mengembara nak mencari di antara pertemuan lautan air masin dengan air tawar. Di sini kita nak kena tahu kisah ni. Nabi Musa ni dia bertemu dengan apa?
Dengan Nabi Khidir ni dia beri petunjuk. Dengan ikan, kita tahu ikan lah. Di sini yang kita tahu dia ada bawa satu bekas ni di sini. Dekat sini ada ikan. Contohlah ni ikan contoh ikan. Lepas tu ni air. Lepas tu ni bekas. Ni ikan. Siapa yang bawa di sini? Nama dia apa? Yusha'. Yusha' ni siapa? Dia adalah Nabi. Nabi Yusha' ni dia teman Nabi Musa AS nak bertemu dengan Nabi Khidir AS. Di sini kita nak kena tahu. Dia pegang dia, sebenarnya ikan ni dah mati, dah jatuh, dah mati. Tetapi bila dalam alam kerohanian, ikan ni hidup balik. Apa yang kita nak kena faham dalam cerita ni dulu? Ikan ni, perjalanan Musa ni dengan Nabi Yusha' ni, yang dikatakan bekas ni adalah diri kamu. Di sini katakan tubuh, jasad. Yang dikatakan air ni adalah kehidupan. Apabila kamu masuk jalan alam kerohanian, kamu akan jumpa qabla mantu antamatu, matikan diri kamu sebelum kamu mati. Bila jalan kerohanian, yang mati mesti hidup, yang hidup tetap hidup, tidak ada lagi mati-mati. Macam mana dia katakan Allah Ta'ala ada bersifat hayat, hayun kunuh hayan. Macam ni kamu nak kena faham. Macam ini yang kamu perlu tahu dengan satu kedudukan. Ini yang kita nak tahu, ini yang kita nak kena faham. Oh, itu rupanya. Ini kisah dia. Ini yang kita nak kena faham. Lepas tu dalam satu pengembaraan pula, selepas dia bertemu dengan Nabi Khidir. Apa yang dikatakan Khidir tu? Siapa sebenarnya Khidir ni? Macam kita tahu Khidir ni adalah siapa? Khidir ni orang kata wali Allah lah, macam-macam Tapi kita tahu Khidir. Apa maksud Khidir? Orang tahu dia duduk hijau, dia lahir, ibu dia lahirkan ibu Nabi Khidir ni lahirkan dengan banyak berjalan. Sebelum dia nak melahirkan Nabi Khidir ni, ibu Nabi Khidir ni banyak berjalan. Sebab tu senang lahir. Macam mana benda ni yang kita nak kena tahu? Macam mana kita nak kena faham benda ni dalam satu kisah ni? Macam mana kita nak kena faham? Kalau kita tengoklah mula-mula dalam kisah dia naik perahu, dalam surah Al-Kahfi pun dia dah ada sebut macam mana dalam kisah-kisah dia. Dia memberitahu dalam kisah-kisah tu macam mana dia naik perahu. Sebelum masa dia naik perahu tu dalam surah Al-Kahfi ayat 71 sampai 73. Apa yang dia katakan perahu tu di situ. Di sini kalau kita tahu perahu ni apa. Ni perahu ni. Perahu, lepas tu adalah orang dia tumpang, Nabi Musa, Nabi Khidir, lepas tu dia tumpang kat sini. Apa yang kita nak kena faham? Naiklah di sini laut apa semua. Sini air laut. Air laut. Apa yang kita nak kena faham? Semasa mereka naik di sini, maka bermulalah mereka itu dalam soal jawab. Apa syarat-syarat dia, sekian. Masa dia naik perahu ni, apa yang kita nak kena tahu? Dia dah bagi syarat. Nabi Khidir ni dah bagi syarat kat Musa apa sebenarnya. Semasa dia naik perahu ni, apa yang dia katakan kisah dia, semasa mereka duduk di atas perahu tu, ada burung paruh sekali kat situ. Dah ada paruh sekali di situ. Sampai Nabi Khidir pun cakap, kamu nampak tak burung tu? Burung tu paruh sekali. Itulah kamu Musa. Itulah kamu Musa. Maksudnya kamu membawa ilmu kenabian dan kerasulan. Lepas tu burung tu paruh untuk kali kedua. Maka Nabi Khidir AS pun dia kata, itulah aku. Aku membawa ilmu laduni. Beza aku dengan kau sikit je. Sikit, teramat sikit. Maka di sini kamu nampak tak Musa? Apa beza aku dengan kau? Maka di sini dengan lautan. Lautan ni apa? Khidir cakap lautan ni adalah ilmu Allah yang tersangat luas. Tersangat luas. Tersangat luas. Beruntunglah bagi mereka yang memahami ilmu luas itu sendiri. Sekarang di situ yang kita nak kena tahu. Selepas dia dah tahu di situ, maka di sini ada seorang raja pula. Orang panggil apa? Raja yang zalim. Siapa raja zalim ni? Siapa nama raja zalim ni? Macam mana kita tahu dalam kisah-kisah raja zalim ni dia nak curi. Nak curi apa? Dia nak curi perahu mana? Sebab tu Nabi Musa, sebab tu Nabi Khidir dia robek dia rosakkan perahu. Sampai Musa pun macam ni kita tahu dia marah. Kita punya melok kau rosakkan orang punya. Sebab apa? Khidir dia dah tahu. Siapa nama raja yang zalim ni? Hudad bin Hudad. Apa maksud Hudad bin Hudad ni?
seorang raja ni. Hudat ni bahasa apa? Cari. Maksudnya kat sini dia tahu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Siapa Ar-Rahman, Ar-Rahim ni? Yang faham. Apa maksud cerita dia di situ? Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Di sini yang kita nak kena faham bab ketuhanan ni betul-betul. Kalau tak memang susah. Di sini nak bagi tahu sebenarnya kenapa dia rosakkan apa semua. Laut ni apa? Laut ni kata ilmu Allah yang luas. Perahu ni apa? Tubuh. Raja yang zalim ni apa? Di sini yang dia nak bagi tahu. Perahu ni tubuh. Ini lautan. Kerana apa? Disebabkan rosak inilah manusia tak boleh menerima ilmu hakikat itu sendiri. Sebab apa? Dia tak nampak apa yang dicakapkan. Dia tak faham. Sebab apa? Benda tu dah rosak. Sebab tu dia rosakkan benda tu. Kalau tak rosak, orang boleh terima. Tapi dia rosakkan benda tu supaya mereka, dia cantas habis, supaya dia tapis. Tapi raja yang zalim ni, dia memahami apa yang kidih tu buat. Sebab tu dia tak ambil. Yang memahami benda ni, beruntunglah siapa faham kisah di antara Musa dengan Khidir semasa naik perahu yang nak dicurikan oleh raja yang zalim ni. Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Macam mana yang dikatakan tauhid tu betul-betul. Kita kena faham bab ketuhanan tu betul-betul. Kalau kita tak faham bab ketuhanan tu betul-betul, maksudnya kita syok sendiri. Sebab tu kita nak kena faham betul-betul. Sebab itulah dah dikatakan ilmu itu mutiara hati, hijab pada diri. Di sini kita nak kena faham. Jangan kita syok sendiri. Tak kita ni bagai apa tau. Kalau tak kita tak tahu benda ni, kita bagai apa? Bagai alim bagai katak di tepi air. Tu yang jadi susah. Sebab kita nak kena tahu benda ni, kita kena faham betul-betul dengan satu kedudukan. Kena tahu betul-betul ni macam mana bab ketuhanan itu sendiri. Barulah kita tahu yang dikatakan kisah zalim ni macam mana, raja ni siapa, apa yang dikatakan perahu ni, air ni macam mana. Ini yang kita nak kena faham dengan satu kedudukan. Sebab tu yang kita nak kena tahu dengan satu, belajar tauhid itu, belajar betul-betul, faham betul-betul, berguru dengan betul-betul. Barulah kita tahu dengan apa yang sebenarnya yang nak disampaikan. Lepas dia dah jumpa ni semua, lepas dia naik perahu ni, apa yang kita faham pula dengan satu kisah. Kalau kita tahu dengan satu kisah tu, lepas dia naik perahu ni, dia pergi, Nabi Khidir ni dia jumpa satu budak ni, orang kata apa, dan kisah tu dia bunuh dengan selamba. Orang kata apa, dia bunuh dia bunuh budak tu. Apa yang kita nak kena faham dalam surah surah Al-Kahfi ayat 74 kan. Ayat 74 sampai 76 dia menceritakan kisah itu. Barulah kita tahu yang dia menceritakan tentang apa, sebab apa dia bunuh budak. Apa yang dia katakan budak? Budak ni apa sebenarnya yang nak diceritakan dalam surah 70, dalam surah Al-Kahfi ayat 74 sampai 76. Surah Al-Kahfi ni ayat 74 sampai 76. Apa yang dia katakan budak ni? Apa yang kita nak kena faham betul-betul yang katakan budak ni? Dengan selamba ni tak ada cakap banyak apa dia bunuh. Yang kita tahu kisah dia, orang kata ini dia masa kecil ni dia macam ni, bila besar dia merosakkan. Dia kata mak bapak dia ni apa semua dia menjahanamkan. Senang kata macam itulah, dia durhaka, dia menzalimi, dia bawa mak bapak dia semua macam mana. Tapi yang nak kata diceritakan budak ni sebenarnya, yang kita kena faham betul-betul, yang dikatakan budak ni adalah takdir. Budak ni maksudnya takdir. Bukan Khidir tu bunuh budak. Cerita tu kiasan, tetapi kena faham. Kiasan tu yang kita nak kena faham, barulah kita faham. Kalau kita tak faham kiasan, kita masih lagi bersangka-sangka dengan kita faham. Di sini kita nak tahu yang dikatakan budak tu adalah takdir. Takdir ni kita nak kena tahu. Takdir tu dalam rukun iman yang ke-6 dikatakan qada dan qadar. Apa yang dikatakan qada dan qadar? Faham betul-betul qada dan qadar tu macam mana? Macam mana kita tahu qada dan qadar tu pada pemahaman masing-masing? Macam itulah kita tahu. Tetapi dari segi ilmu tu apa pula yang dikatakan qada dan qadar? Qada tu apa? Qadar tu apa? Itu yang kita nak kena faham dalam cerita ni. Bila kita berguru, kita akan faham dengan satu kedudukan. Barulah kita tahu semua macam mana apa yang nak disampaikan.
Ini yang kita kena tahu, ini yang kita kena faham. Kena tegaskan diri itu sendiri. Oh, takdir ni macam mana? Apa yang dia katakan takdir? Semua orang boleh cakap pasal takdir, tapi nak menerima tu bukan semua boleh. Tak kira lah orang tu boleh cakap apa pun, oh aku terima. Tak. Takdir ni kalau faham betul-betul macam mana yang dia katakan cerita pasal zat tu tadi. Kalau bongkar pasal zat tu, sanggup tak kamu mengambil risiko? Bukan zat tu yang macam mana kamu tahu, tapi sebenarnya zat tu sebenarnya hanya sedikit saja yang tahu. Teramat sedikit. Walaupun kita kata zat tu macam tu, itu masih lagi di dalam buku. Yang nak katakan zat ni bukan berada di dalam buku tu lagi. Yang ni kita nak kena faham sebenarnya macam mana. Ini yang kita kena tahu. Jadi bila kita tahu, kita berguru, dia akan dapat. Itu sebenarnya yang kita nak kena faham. Bila kita dah tahu kisah ni macam mana Nabi Musa dengan Khidir tadi, yang kita tahu mula dari kisah pertemuan daripada Nabi Yusha tu sampai dia naik perahu, dia jumpa raja, dia rosakkan perahu, lepas tu sampai jumpa budak. Sekarang ni yang kita tahu pula kisah dia yang ketiga, pengembaraan dia, perjalanan dia yang ketiga, yang pasal rumah. Pasal rumah ni apa yang kita nak kena faham? Yang kita tahu dia pergi minta sedekah apa tu semua, sampailah orang tak nak bagi sebab mereka ni lapar waktu itu. Mereka berdua ni lapar. Sampai minta-minta tak dapat. Tetapi dekat satu rumah ni, banyak rumah ni, banyak sangat rumah. Tetapi dekat satu rumah ni saja Nabi Khidir tolong. Sebab apa? Nak runtuh. Sampai di sini Nabi Khidir dengan Nabi Musa duduk berehat, tiba-tiba nak runtuh, Nabi Khidir pergi. Lepas dia pergi ni, apa Musa cakap kat Khidir? Kenapa kau tolong? Sedangkan kita minta makanan tak ada siapa nak tolong. Apa Khidir cakap? Macam mana kita tengok dalam surah Al-Kahfi ayat 72, dia ada sebut dah. Lepas tu dia ada sebut pula apa jawapan dia dalam surah yang sama, surah Al-Kahfi, tapi dia menceritakan ayat 82. Mula dia ceritakan pasal kisah ni ayat 72, tapi dia menjelaskan dalam ayat 82. Ini kita nak kena faham, ini yang kita nak kena tahu, barulah kita faham. Tapi bila kita tahu dalam kisah ni apa yang dia kata, sebenarnya yang dia katakan rumah ni apa? Rumah ni apa? Lepas tu dia ada kata pula, sampai dia kata dekat Musa, aku tolong ini sebab dulu rumah ini memiliki orang yang soleh. Dia mempunyai ayah yang soleh. Ayah yang soleh yang ditanamkan ada harta di sini. Harta tu bawah tanah. Lepas tu mereka mempunyai anak yatim. Maka di situ anak yatim ni, dia mempunyai ayah yang soleh. Anak yang soleh tapi dia ada ayah yang soleh ni. Anak yang soleh, ayah yang soleh. Tetapi ayah soleh ni telah meninggal, tapi dia dah jadi anak yatim. Di situ. Lepas tu Khidir pun cakap, mereka ni ada rumah. Dulu rumah ni memiliki orang yang soleh, tetapi mereka ni ada anak yatim. Tapi ayah yang soleh ni menanamkan harta. Apa cerita ni kita nak kena faham? Apa cerita ni yang kita nak kena ambil? Macam mana kita nak kena faham ni? Apa yang dia katakan cerita ni yang kita nak kena faham? Apa yang dia katakan cerita ni? Macam mana kita nak kena tahu apa yang dia katakan cerita ni? Macam mana kita nak kena faham? Tadi kita dah sebut pasal perahu. Lepas tu kita sebut pasal apa lagi? Pasal bunuh budak. Sekarang kita dah tahu. Ini yang cerita pasal rumah ni. Apa yang dia katakan rumah ni? Rumah ni apa? Kalau kita faham betul-betul lah apa kisah ni, rumah ni dia nak ceritakan tubuh. Kalau dia nak katakan harta ni apa pula dengan budak ni, anak yatim ni, dua anak yatim ni? Apa dia nak kata? Sebab dia dah ada cakap dalam ayat tu, dalam surah Al-Kahfi ayat 82, dia memberitahu apa? Sebab dia dah kata, bila Tuhan kamu menghendaki agar supaya sampai kepada kamu dewasanya dan mengeluarkan simpanan itu sebagai satu rahmat dari Tuhanmu. Maksudnya di situ kita nak kena faham, bila Tuhan itu menghendaki, bila kamu dah dewasa, bila Tuhan itu berkehendak, kamu akan keluarkan simpanan, iaitu harta, dengan satu rahmat dari Tuhanmu. Iaitu sebenarnya yang nak ceritakan dua anak yatim itu, nak ceritakan Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang selalu sebut
Bila kamu berpegang dua perkara ini, Al-Quran dan Sunnah, maka kamu tidak akan sesat. Siapa selalu sebut tu? Nabi kita lah, Muhammad Rasulullah SAW. Sedangkan dengan zaman Nabi ini, Musa ni teramat jauh, tetapi sedangkan kisah ini telah menjelaskan Al-Quran dan Sunnah. Ketika itu Al-Quran itu belum dizahirkan lagi, belum diadakan ni. Zaman ini waktu itu adalah zaman kitab Taurat. Sunnah yang macam mana ni? Bukan sunnah pakai serban, pakai jubah. Itu budaya. Itu budaya. Kamu mengagung-agungkan budaya, tapi sunnah tu kamu tak tahu macam mana. Kena faham Quran dengan sunnah ni macam mana. Jika kamu berpegang pada Quran dan sunnahku, maka kamu tidak akan sesat. Sedang Quran dengan sunnah pun tak faham macam mana. Yang kamu mengagungkan itu budaya. Faham betul-betul. Jadi kita kena faham. Sedih, teramat sedih bila mereka tahu benda ni. Dan teramat sedih lagi bila mereka tak faham. Merasa pegang, tapi dengan nafsu semata-mata. Ini yang kita nak kena faham. Kisah ni, di sini kita nak kena tahu yang dikatakan harta itu adalah ilmu hakikat dengan makrifah. Disembunyikan. Bila kamu dah sampai faham, bila dah tahu benda itu, maka dizahirkan yang dua anak yatim ni, iaitu kamu sendiri. Bila kamu memahami dan diri kamu itu, rumah ni tubuh. Tubuh mana? Anak yatim ni apa? Quran dengan sunnah. Harta ni apa yang disimpankan tu. Begitu juga benda ni yang ditolongkan dan ditapiskan Nabi kita itu sendiri. Kita saja yang tak faham dan memandai-mandai, bersangka-sangka, mengada-adakan cerita. Di sini kita kena tahu, dia kena tolong. Kita kena tahu, bila kita tahu benda tu, orang tak faham benda ni, orang tak nak. Orang hina apa ni, tak ada benda ni, tak ada dalil firman ni, semua ni. Ni yang kita nak kena faham. Bila kita tahu benda ni, baru kita tahu, oh, yang katakan tubuh ni macam mana, yang katakan rumah ni, orang selalu hina, pandang hina, luaran. Runtuh ni orang pandang hina, orang tak nak tengok. Macam tu gak ilmu ni, pandang apa, semua apa dicakapkan, orang tak nak tengok. Rupanya kita tak tahu orang yang hina ni, semua yang berpakaian ni, tetapi dipandang mulia oleh Tuhan, iaitu hati. Kita ni nak pandang mulia ya, dengan apa? Nak kena bercakap dengan fail, nak kena tonggang-tonggek dahi lebam, nak cakap semua ada sampai lorat, tapi tak faham. Itu yang kamu ngagungkan, itu yang kamu banggakan. Sekarang siapa yang lagi agung? Kamu lagi agung ke Tuhan lagi agung? Kalau kamu rasa Tuhan lagi agung, Tuhan tu tak pernah menghukum orang. Kamu tu dah tahu kamu tu tak agung, yang kamu mana-mana hukum orang tu. Kenapa? Kisah ni yang kita nak kena faham. Kisah ni yang kita nak kena ambil. Kisah ni yang kita perlu selidik. Kisah ni yang betul-betul kita kena faham betul-betul. Barulah kita tahu di sini apa yang dikatakan. Kalau tak, kita main hukum sana sini, kita memandai. Ni yang kita nak kena tahu ni, pasal rumah ni apa benda ni. Inilah Nabi Khidir dia sebenarnya nak beritahu antara ilmu hakikat dengan syariat dan hakikat di Musa dengan Khidir. Di sini kita nak kena faham. Di sini yang perlu kita kena tahu, bukan apa benda. Kita kena tahu benda ni dengan faham, sepaham-pahamnya, bukan memandai-mandai faham. Kalau tak, kita akan jadi kucak-kacir. Susah kita dibersangka dengan diri kita sendiri. Ini apa jadi kisah dia? Di sinilah Nabi Khidir bagi tahu, kamu dah banyak bangkang, kamu ni apa semua. Apa Nabi Khidir bagi tahu pada Musa? Di sini kita nak kena tahu. Sebab kita dah tahu, kamu dah gagal, kamu dah ni, aku bagi kau 3 peluang, aku bagi chance, tapi tak dapat. Tapi apa kita nak kena faham? Sebenarnya macam tu. Lepas tu titik permulaan mesti ada berpisah. Di situlah lepas titik pemisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir berpisah. Dalam surah Al-Kahfi ayat 78 dia cakap, persoalannya sekarang, adakah Nabi Musa ni tak dapat apa-apa? Nabi Musa dapat. Ingat dia belah macam tu, dia dapat. Di sini Nabi Musa dapat kefahaman di antara syariat dengan hakikat. Nabi Musa faham tentang ilmu itu. Ilmu itu apa? Nabi Musa faham apa yang dimaksudkan Khidir, apa Khidir tu buat. Dia faham. Tapi mengapa Nabi Musa melatah? Kenapa melatah? Kerana orang yang biasa melatah ni, dia tidak ada kesabaran.
pasti nak menatah. Orang tak ada sabar ni, dia nak menatah ke. Kalau Nabi Musa ni tak banyak menatah, tak ada banyak bangkang-bangkang, agak-agak Nabi Musa ni dapat banyak belajar lagi tak? Sedangkan kita baru tahu kisah Nabi Musa yang kita ni hanya 3 perkara je, 3 peristiwa perjalanan tu. Kalau Musa tu tak ada bangkang, tak dapat, agak-agak apa lagi dapat pengajaran. Macam tu juga kita, jangan bangkang orang tu. Ada benda kita kena belajar, jangan hukum orang tu. Dia banyak yang kita dapat hikmah dengan pelajaran, dan kita belajar di situ. Di sinilah sebenarnya pemakaian nak menuntut ilmu rahsia tu sebenarnya. Sebenarnya Musa banyak dapat belajar dengan Khidir. Banyak sangat dia dapat belajar. Di sinilah titik permulaan dari Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khidir dalam bab tauhid. Ada yang cakap dekat saya sebenarnya, ada yang kata baik dan buruk ni, ada yang kata baik buruk ni, orang kata apa, baik buruk ni, ada yang kata baik buruk ni daripada Allah, baik ni daripada Allah, buruk pada diri manusia itu sendiri. Di sini saya nak cakap, kalaulah kita ni beriman kepada Allah, mesti kita beriman dengan rukun iman. Kalau kita tahu dalam kitab, dia ada kata beriman pada kitab. Beriman pada kitab. Dalam beriman pada kitab ni, kalau kita faham betul-betul, dalam surah An-Nisa ayat 78, apa dia cakap? An-Nisa 78. Ayat tu, kalau kamu baca ayat tu, adakah kamu nak bangkang? Jika kamu bangkang, kamu menafikan, sebenarnya kamu menolak Allah Ta'ala mentah-mentah. Kalau betul kamu beriman kepada Allah, kamu tidak boleh menolak ayat Quran satu pun. Sekarang kalau kamu faham ayat tu, baik dan buruk tu daripada siapa? Baik dan buruk tu daripada Allah. Sebab dia menciptakan. Kenapa pula daripada kita? Dah kamu kata la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya, tapi mengapa kamu katakan kamu? Sebab kamu tak faham. Pura-pura faham. Orang ni kalau tak faham, buat-buat faham, berlagak faham, sebenarnya tak faham. Jangan berlagak faham, tak ke mana pun, tak ada ke mana. Kita ni nak kena faham. Sebab tu kita nak kena tahu apa yang dia katakan. Ada yang kata saya baik dan buruk daripada Allah. Betul, baik buruk pada Allah. Dan surah An-Nisa ayat 78 dia cakap, orang kata iyalah baik daripada Allah, buruk daripada kita. Kalau kita fahamlah petunjuk tu daripada siapa, kita akan cakap Allah. Sesat ni daripada siapa? Nak kata kita ke Allah? Mesti kita kata Allah. Dah baik buruk pada Allah. Bila baik buruk pada Allah, ada buruk? Semuanya baik. Cuma kita tak faham. Macam itulah kodok dan kodar. Faham kodok dan kodar tu, tak adanya buruk, semuanya baik-baik. Orang kata sabar, orang ni meninggal ni ada hikmah. Orang dia, aku tak terima orang ni meninggal ni. Dia sabar ni terima. Macam tu, kena faham. Sedangkan kita tak faham, berlagak faham. Tu yang kita nak kena faham. Kenapa dia kata faham? Kenapa dia tak kata tahu? Dia kata faham. Di situ sebenarnya kita nak kena faham. Kalau kamu faham betul-betul dalam kisah tu, Musa dah bagi tahu dalil-dalil dia apa semua, dalam Quran pun dah merakamkan. Macam mana? Macam mana sebenarnya kita nak kena faham? Kalau kita dah faham betul, jangan kamu menafikan. Bila kamu menafikan, maka kamu dustai kalam Allah tu, kata-kata Allah tu. Sebenarnya siapa sebenarnya yang tak faham? Kamu tak faham ke apa? Sebut tu nak kena faham. Sebab tu kalau kamu ngaji bagi betul-betul, faham betul-betul. Jangan cepat sangat menghukum. Bila kamu cepat sangat menghukum, tanpa kamu sedar, kamu menghukum diri kamu sendiri. Dalam surah Al-Baqarah dia sebut, cuba cari. Kalau kamu kata baik dan buruk daripada Allah, kamu akan faham macam mana. Kalau kamu kata baik daripada Allah, buruk daripada manusia, sekarang ni yang bagi petunjuk tu siapa? Yang mesakkan tu siapa? Di sini nak kena faham. Barulah kamu tahu tu macam mana. Ini yang kamu nak kena tahu. Barulah kamu tahu dengan satu kedudukan. Jangan menilai orang daripada luaran. Ini kamu nak kena tahu. Kamu nak kena faham betul-betul. Bila kamu dah kata sebut pasal Esa, agama lain pun bila dia kata Esa satu, bila dah secara satu, apa yang kamu faham, satu tu Allah Ta'ala semata-mata. Esa hanya dia semata-mata. Mana ada yang lain? Bila ada yang lain, bila kamu kata buruk tu daripada diri, baik tu daripada Allah, dah ada dua dah. Macam mana? Bila dah Esa tu mesti satu. Mesti satu. Macam mana kamu tauhid? Kalau tauhid betul-betul mesti satu. Kalau kamu tauhid buruk pun dia dah ada manusia, baik ada Allah, dah ada dua. Macam mana kamu tauhid? Kamu hanya tahu tajuk, isi tajuk kamu tak ada. Hukum maksud maudhu tu kamu kena faham.
Mauduk tu, huruf mana masuk mauduk tu kamu dah tahu, tapi mauduk tu, ain tu kamu nak kena tahu, barulah kamu akan faham. Kalaulah kamu faham kisah Nabi Musa AS ni, apa yang dah terjadi, apa yang diceritakan semua ni, kisah ni sebenarnya kisah para anbiya ni dah berpusing, dah berputar balik. Sekarang kita sudah merasa yang daripada hukum, daripada macam-macam, semua kita merasa. Daripada nak berdebat, daripada masyarakat, daripada di sini alam kerohanian tu belajar tu sendiri. Sebab dia dah bagi tahu dalam surah Taha ayat 99, dia dah cakap kisah peringatan bagi umat terdahulu, bagi orang yang berfikir. Buka surah Taha ayat 99, dia dah cakap habis. Dia cakap kat siapa tu? Quran ni sebenarnya cakap kat siapa? Tu kita nak kena tahu. Dia dah cakap. Sekarang ni kita nak kena faham. Dia berputar, dia bermain balik. Daripada berdebat, daripada masyarakat untuk diri sendiri, semua kisah Nabi Musa ni dah ada. Sebab tu dalam Quran dia dah kata, Quran ni dia menceritakan pasal Musa. Nama Nabi Musa ni dia dah sebut 138 kali. Kenapa special di situ? Nak cerita pasal benda ni, dia dah berulang daripada Disney, masyarakat apa semua ada cerita di situ. Cuma kita tak faham. Sekarang ni kita nak kena faham macam mana yang dia katakan cerita tu. Ini yang sebenarnya kita nak kena faham. Dia berpusing balik, dia berputar balik. Macam mana sekalipun dia dah memberitahu benda tu. Sebenarnya dalam kerohanian tu dah ada. Dalam kisah Nabi Musa ni dah banyak menceritakan macam-macam kisah-kisah dia dah memberitahu. Daripada perjalanan kerohanian ni macam mana, semua ni kita ni semuanya kena ada belajar kerohanian. Tak kira yang zahir ke batin ni, semua orang ada belajar kerohanian masing-masing. Cuma cara tu berbeza, tapi menuju pada sama ada sampai atau tidak, itu pada pemahaman tu. Ada satu kedudukan yang kita nak kena faham. Janganlah kita tahu apa semua kisah-kisah Musa ni, apa semua kita rasa tak ambil tak indah. So yang kisah Musa ni dah berpusing, dah berputar balik. Daripada masyarakat, daripada apa manusia yang keras kepala batu pun dia dah bagi tahu habis di situ. Di situ yang kita nak kena faham, sebab dia dah menceritakan habis. Di sini yang kita nak kena tahu. Kena tahu kisah-kisah ni. Bila kita dah tahu, jangan kita terhijab dengan ilmu. Ilmu tu memang mutiara hati, tapi hijab pada diri. Kita kena pandang apa orang tu sampaikan, bukan pandang siapa yang menyampaikan. Sekarang ni ada orang pernah cakap kat saya, cakap pasal ni dah cantik, tapi kenapa pakai gelang? Ini sebenarnya nak tapis, nak tengok awak, nak tengok apa yang dicakap ke tengok siapa yang bercakap. Sedangkan Saidina Ali pun kata, kalaulah seorang pelacur tu cakap benda yang hak, benda yang benar, kamu kena percaya. Pelacur. Saidina Ali dah bagi kias daripada orang yang alim tetapi mendustai benda yang tak betul. Itu yang kita nak kena faham. Sedangkan orang alim tu boleh mendustai, saling menipu. Itu yang kita nak kena faham betul-betul dalam kisah-kisah ni sebenarnya. Sebab tu dia dah sampaikan benda tu. Kita nak kena faham betul-betul. Kita nak kena tahu dalam kisah-kisah ni, dia berputar balik, dia berpusing macam mana kisah-kisah ni. Barulah kita faham dengan satu kedudukan. Baik, itu saja bedah lirik janji. Apa yang kita nak kena faham dalam lirik kali ni, dia dah memberitahu pada kita apa yang kita nak kena faham. Macam mana kisah-kisah ni dia sudah menjadi pedoman. Dalam surah Taha ayat 99 dah memberitahu dalam kerohanian diri kita ni, kita macam mana pun kita menempuh benda ni. Sebab dia berputar, berpusing balik. Sedangkan dia dah memberitahu. Dalam Abu Hurairah pun dia ada cakap, aku telah diberikan amanah oleh Rasulullah dan berpesan oleh Rasulullah SAW, iaitu dua ilmu. Satu boleh dibicarakan dan satu tidak boleh. Jika aku bicarakan satu itu, maka kepala aku akan dipancung. Apa yang kita nak kena faham, di situ kita renung-renungkan. Baik, itu saja. Yang baik daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah. Yang memberi faham itu Allah, yang tak memberi faham itu pun Allah. Salamun qala mir Rabbi Rahim.